Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah SWT dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi di dalam siri tazkirah bersama dengan Ustaz Kamaruzaman Al-Malizi. Alhamdulillah, pada hari ini saya mahu membawa sedikit perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam siri pelajaran ilmu tasawuf, iaitu dalam bab menjauh segala maksiat yang batin, yakni maksiat yang di dalam hati. Maksiat yang batin itu ialah yang pertamanya dipanggil syarhut ta'am, iaitulah sangat gemar kepada makanan, suka makan, nak makan banyak je, asyik nak makan je. Yang keduanya syarhul kalam, yakni suka bercakap, asyik nak bercakap di kerja dia, tak berhenti bercakap. Yang kedua ghadab, marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit nak marah orang. Lagi yang keempat hasad, hasad dengki. Orang lain dapat kejayaan, berjaya, dapat nikmat, dia dengki, dan dia bercita-cita supaya nikmat tu hilang daripada orang tu. Dia dengki. Yang ke berapa tadi? Yang keempat hasad. Yang keempat hasad. Lagi selain daripada itu, yang kelima ialah bukh. Bukh ni bakhil, kedekut. Kedekut baik. Payahlah dia nak keluar duit untuk belanja orang ke, untuk sedekah ke. Zakat pun dia tak mau bayar. Kalau nak belanja orang, payahlah. Kedekut pahit lah. Kedekut pahit betul. Payah dia nak belanja orang. Nak bersedekah, jauh lah. 5 sen, 10 sen pun dia menggetar tangan dia. Tak mau. Zakat pun dia tak nak bayar. Kenapa dia bakhil? Sebab apa dia bakhil? Sebab dia hubbul mal. Dia cinta dengan harta, sehingga harta dia kekal. Padahal harta dia tak kekal. Itu pinjaman daripada Allah SWT sahaja. Lagi yang keenamnya hubbujah. Dia cinta kepada kemegahan. Suka megah. Dia suka kepada kemegahan. Suka dipuji orang, suka disanjung orang, suka dimuliakan orang. Lagi yang ketujuhnya hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Bila cinta dunia tak cinta akhirat. Cinta dunia, maka tak cinta dia kepada akhirat. Dia ingat dia akan hidup atas dunia ni selama-lamanya, padahal hidup atas dunia sementara je, dia akan mati. Yang ke-8 kibir ni artinya membesarkan diri. Membesarkan diri. Bila bercakap pun membesarkan diri saja. Takabur, membesarkan diri. Dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang ke-9 ujub, dia heran. Heran dengan diri sendiri, heran dengan amal sendiri. Aku punya amal dah banyak dah. Orang lain tak ada amal. Amal aku banyak. Sembahyang dah okey dah, banyak dah. Baca Quran hebat dah, banyak. Zikir banyak. Sembahyang sunat banyak. Malam-malam bangun tahajud. Orang lain tak bangun lah. Dia pun ujub lah dengan amalan dia. Itu. Yang ke-10 riak. Riak ni nak tunjuk-tunjuk amalan kat orang, nak tunjuk-tunjuk kat orang amalan dia, atau nak pamer amalan dia kat orang, supaya orang puji dia. Engkau ni warak, engkau ni kuat beramal, punya amalan banyak. Orang puji dia, dia pun bangga, kembang je dia. Itu riak. Jadi amalan-amalan orang yang riak ni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak terima amalannya. Kerana dia tidak
tidak ikhlas. Kerana Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas, yang dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian segala taat yang batin pula. Taat yang batin. Pada taat yang batin. Taat yang batin tu yang pertamanya taubat. Kita banyak dosa kan, banyak salah dan silap. Jadi kita kena bertaubat di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, khauf. Khauf ni takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, zuhud. Zuhud maknanya hati tidak cinta dunia walaupun dia berada di atas dunia. Hati tidak cinta dunia walaupun dia berada di atas dunia. Hati dia tak cinta dunia walaupun dunia di tangannya. Itu orang yang zuhud. Walaupun dunia datang dekat dia, hatinya tak cinta dunia. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, 2/3 dunia telah jatuh di tangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang kedua, 2/3 dunia telah jatuh ke tangan dia. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab masih lagi hidup zuhud. Pakaiannya pun bertampung. Tak ada dia hidup bermewah-mewah. Padahal kalau dia nak kemewahan, mewah tak boleh. Dia khalifah. Memerintah 2/3 dunia. Yang keempatnya, sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah. Dan sabar di atas segala ujian Allah. Dari segala musibah. Dari bencana, dari balak, dari malapetaka. Yang kelima, syukur. Syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Yang keenamnya, ikhlas. Ikhlas setiap amalan kita, naklah kita ikhlas. Kerana Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas. Amalan yang tak ikhlas tak diterima oleh Allah SWT. Amalan yang ikhlas walaupun sedikit, itulah Allah nilai. Ada nilai dari sisi Allah SWT yang akan dinilai oleh Allah SWT. Tapi amalan yang tidak ikhlas walaupun banyak, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Allah tak pandang sikit pun. Nanti besok akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan sidq, benar, artinya benar. Dan yang ketujuhnya ialah tawakul. Ini tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah SWT. Selepas kita berusaha, selepas kita berikhtiar, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan segala-galanya. Usaha kita ini tak beri bekas. Yang beri bekas hanya Allah SWT. Jadi tawakal kepada Allah. Yang ke-8, mahabbah artinya cinta kepada Allah SWT. Kasih akan Allah SWT. Dan yang ke-9-nya, ridai bil qada. Ridai bil qada. Ridha dengan qada. Qada Allah, ketentuan Allah. Apa yang telah Allah tentukan, kita kena ridha. Sakit ke kena ridha, miskin pun kena ridha, kemalangan ke kena ridha. Apa saja kesusahan yang menimpa kita, hendaklah kita ridha dengan qada Allah. Semua itu ketentuan Allah. Kalau kita tidak ridha, carilah Tuhan lain. Jadi kena ridha. Kalau tak ridha, carilah Tuhan lain. Pergi duduklah di atas dunia lain. Jangan lagi duduk di atas bumi Allah. Jangan lagi bernaung di bawah langit Allah. Dan carilah Tuhan lain daripada Allah. Tentulah tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Jadi kena rida segala ujian Allah. Yang ke-10 ialah fi zikril maut. Fi zikril maut. Zikrul maut ialah ingat mati. Ingat mati. Orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak ingat mati dan membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah sifat-sifat mazmumah dan mahmudah. Sifat mazmumah itu ialah sifat-sifat yang dicela oleh syarak.
dan sifat mahmudah, ialah sifat-sifat yang dipuji oleh syarak, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau kita nak uraikan satu persatu, sehari semalam pun tak habis. Cuma kita baca uraikan cara rangkum saja, cara ijmal lebih kurang saja. Secara ijmali, cara rangkum, bukan cara detail. Kalau nak cerita cara detail, sehari semalam pun tak habis nak cerita. Tengoklah kitab Ihya Ulumuddin tu berapa je tebal. Kalau kita nak baca, tak terbaca kita. Jadi kita amal sajalah. Yang penting amal. Ilmu yang tidak beramal, yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Walau banyak pun pokok yang kita tanam, tetapi tidak berbuah, maka tidak mendatangkan apa-apa hasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalam.